Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Sembang-Sembang ASMB dengan topik hari ini iaitu beli kereta. Apakah kesilapan yang sering dilakukan sehingga boleh menjejaskan kewangan kita? Bersama kami hari ini adalah perancang kewangan saudara Faiz Azmi yang mempunyai saluran YouTube beliau tersendiri iaitu Financial Faiz. Mari kita tanyakan apakah nasihat pakar kita hari ini. Assalamualaikum Faiz, terima kasih bersama kami hari ini. Waalaikumsalam. Okey, topik kita hari ini Faiz, beli kereta. Topik yang hangat untuk anak-anak muda dan kaum lelaki terutamanya lah saya rasa. Tapi ramai je perempuan pun yang minat kereta ni sekarang. Jadi, kereta tu adalah aset pertama selalunya kita beli. Bila dapat gaji pertama, dah mulalah tengok model-model kereta mana nak beli. Tapi dia memang walaupun dia keperluan lah sekarang ni di zaman moden ni kan. Tapi saya rasa mungkin menjadi punca jatuh muflis. Macam mana Faiz boleh keadaan sebegini terjadi kepada mereka yang mungkin tidak merancang dengan baik? Terima kasih Kak Mi. Memang bila graduan dapat kerja pertama, nombor satu, dia maybe akan buka open table. Dia akan belanja kawan-kawan dia, keluarga dia. Tapi dalam niat dia tu, dia nak membeli kereta. Sebab sebagai seorang pelajar, dia punya kebolehan untuk bergerak tu memang terhad. Jadi bila dia dah ada gaji, dia boleh beli kereta apa-apa dia nak, dia rasa dia hebat. Masalahnya, mereka tak boleh nak membezakan keperluan. Betul, memang kereta adalah satu keperluan, dengan kehendak. Dia melebihkan kehendak dia, di mana keperluan dia sampai sini tapi dia lebihkan kehendak dia. Itu jadi masalah. Bila dia dah tak tahu bezakan, dia membeli benda yang lebih daripada kemampuan dia, lepas tu dia tengok bila dia perlukan duit, dia dah tak ada duit untuk selesaikan masalah-masalah yang akan datang sebab kereta satu saja, lepas tu ada kahwin, ada rumah dan macam-macam lagi. Tolong Faiz perincikan untuk penonton kita ya. Kereta ni keperluan, tapi Faiz kata mungkin menjadi kehendak. Jadi kalau kereta sebagai keperluan, kereta apa yang mampu seorang yang baru mula bekerja boleh beli. Tapi bahayanya apabila kereta tu jadi kehendak, macam mana pula jadi kehendak tu? Cuba bagi contohlah. Okey. Nombor satu, kereta tu kena ada 4 tayar lah. Okey. Kenalah kalau tidak kan okey. Lepas tu kereta tu boleh bergerak dan boleh di start dan boleh dimulakan dan boleh bergerak lah. Tak ada masalah. Okey. Nombor 3 paling minimal, dia kena ada safety features ataupun feature untuk keselamatan. 3 ni yang paling penting. Sebarang yang lain tu, tak kisahlah dia kereta baru ke, dia kereta laju ke, itu semua adalah kehendak. Kereta ada gaya lah sikit. Faiz kena gaya lah. Ni baru kerja ni, nak bergaya ni Faiz macam mana? Ada orang yang kerja dia memang perlu tunjuk gaya. Okey. Selalunya jurujual. Jadi dimaafkan ke? Kalau dia menggunakan kereta tu untuk buat bisnes ataupun perniagaan dan boleh menambah dia punya jumlah jualan, tak ada masalah. Dia tahu, dia belanjakan RM1, dia dapat RM10. Very good. Terbaik. Baik. Tapi kalau dia belanja RM1, dia dapat tak dapat apa-apa. Cuma dapat pujian orang. Orang api-apikan. Belilah X50 yang terbaru tu. Memang kereta cantik dan bagus. Semua bagus. Tapi kalau tak mampulah. Baik. Di situlah. Jadi itulah bila kita nak ambil pinjaman kereta tu, kita akan berdasarkan kemampuan kita kan. Tapi mungkinkah ada benda-benda lain yang kita terlupa nak masukkan dalam pertimbangan kita? Adakah kos lain selain daripada kos kereta tu RM100,000? Adakah benda plus tambah lagi Faiz? Ada. Kos-kos tersembunyi lah yang selalu kita sebut. Untuk orang yang berniaga kereta, jual beli kereta, bagi dia itu bukan kos tersembunyi sebab dia tahu. Tapi selalunya kita tak beli kereta setiap tahun. Ada orang beli satu kereta 10 tahun baru dia tukar. Jadi untuk dia ni, untuk mereka-mereka ni, itu adalah kos tersembunyi. Dia tak tahu pasal untuk kereta perlu diselenggarakan. Dia tak tahu pasal insurans. Insurans ni bahaya sebab insurans ni setiap tahun saja pengguna kena bayar. Lepas dah bayar bulan, setiap bulan 1, 2, 3 sampai 12, baru tiba-tiba kena bayar insurans. Dah lah mahal insurans tu. Tak ada diskaun pula tu. Jadi memang bukan nampaknya, memang jelaslah
kereta tu sebenarnya satu liability, kan? Macam mana kita nak elakkan diri kita daripada terjerumuslah macam jatuh muflis tu tadi? Apakah perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian apabila kiranya seseorang ni sekarang ni nak kira-kira nak beli kereta? Apakah perkara yang perlu dia Nombor satu, kita kena fahamkan macam mana kita jatuh muflis. Sebab kita tak boleh bayar hutang. Jadi kita kena jagalah kita punya hutang. Ya. Kita punya bayaran bulanan tu tak boleh lebih daripada 1% daripada gaji kita. Ada banyak orang bagi nombor 15-20%. Tapi kita ikut keselesaan kita. Kenapa tak boleh 10% saja? Kenapa tak boleh 5%? Kalau saya bagi 20%, nanti ada orang kata, oh, Encik Faiz kata 20% boleh, dia pergi beli walaupun dia tak ada keperluan. Jadinya benda tu adalah satu limit yang kita saja boleh jawab. Tak nak berbelanja terlalu banyak untuk kereta. Sebab lagi 80% tu kita nak hidup untuk rumah, makan, minum dan untuk pelaburan. Contohnya pelaburan dalam ESB. Ya, dan tentu sekali sewaktu mula bekerja, sewaktu muda, kita bujang. Jadi kalau kita beli kereta pun dalam perbelanjaan kita tu nak bayar hutang kereta lah mungkin, kan, sebab belum berkahwin lagi. Tapi nanti kita akan terus bergerak ke peringkat seterusnya, akan berkahwin, beranak pinak, kan Faiz, kan? Tu yang nanti mungkin Faiz boleh terangkan macam mana nak masukkan komitmen. Jangan tengok komitmen yang masa sekarang ni. Masa akan datang ni masih banyak lagi keperluan, masih banyak lagi komitmen kita. Betul. Kereta ni dia tak boleh ada sampai panjang sangat pun 5 tahun 10 tahun. Lepas 5 tahun dah nak rosak. Jadinya komitmen untuk membeli kereta pada hari ini kita kena faham dalam masa 5 tahun je benda ni akan diubah. Sebab dalam masa 5 tahun, kalau umur 23 campur 5 tahun 28 dah kahwin, dah ada isteri, nak ada anak. Jadi takkanlah kereta yang kita beli tu kita akan pakai sampai bertahun-tahun. Ada orang akan perlu tukar. Jadi kalau kita ambil kereta yang terlalu mahal, kita ambil sampai 9 tahun. Umur selepas 5 tahun nak tukar tak boleh. Atau kalau nak tukar kena bayar. Lepas tu nak kena ambil lagi satu pinjaman. Jadi kena berfikir dari sekarang, bukannya untuk 5 tahun saja. Kita kena fikir panjang, jauh. Kita plan supaya ada semua liku-liku ini. Itulah, memang nak beli kereta pun kita kena buat perancangan yang bijak, yang teratur, kan Faiz, kan? Untuk sembang-sembang ASMB, mereka yang menonton sembang-sembang ASMB hari ini, Faiz, mungkin nasihat Faiz lah, macam mana untuk kita menjaga diri kita ni jangan terjerumus ke dalam peringkat sampai jatuh muflis tu. Ada 2 je nasihat yang paling padat lah. Nombor 1, jangan terikut-ikut. Ramai orang di keliling kita suka api-apikan kita untuk membeli itu, membeli ini. Kalau kita beli kereta yang best, X50 lah untuk golongan muda, ya, kawan-kawan kita dapat tumpang. Untuk pergi ke sana kemari, dapat tumpang glamour. Tapi dia tak nak tumpang bayar. Kita bayar seorang. Nombor 2 pula, jangan terburu-buru. Dapat slip gaji pertama tu tak ada pun peraturan mengatakan kita kena beli kereta ataupun kereta baru ataupun even kereta terpakai pun. Kalau tak ada keperluan, tak perlu beli. Boleh tunggu. Okey, itu nasihat 2 saja ya Faiz? 2 saja. Baik, terima kasih Faiz sudi berkongsi dengan kita tips untuk menjaga dan merancang macam mana nak beli kereta supaya tidak menjerat kita. Semua dah dengar tadi dari Financial Faiz, tetamu jemputan kami hari ini. Saksikan episod-episod seterusnya dengan topik-topik lain. Macam mana nak menguruskan wang ringgit kita, macam mana nak melabur dan membina kewangan yang lebih kukuh untuk masa hadapan, insya-Allah. Bukan sembang sebarang sembang. Ini sembang-sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan assalamualaikum.